Melati kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafizan Suha binti Muhammad Saufi membawa rakan seperjuangan saya iaitu Maiza Alisa binti Mazalan dan Nur Lydia Damia binti Ahmad Zamri. Di sini kami ingin memperincikan ciri-ciri kritikan sastra terhadap sebuah cerpen yang kami pilih. Cerpen yang menjadi pilihan kami adalah cerpen kecoh. Dengan tajuk cerpen pun dah menarik, apatah lagi alur ceritanya kan? Cerpen kecoh ini dihasilkan oleh seorang karyawan yang bernama Musidi. Sebelum itu, mesti ada yang tertanya-tanya, apa itu kritikan sastra? Jadi, tanpa melengahkan lagi masa, saya mempersilakan saudari Maiza untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu kritikan sastra. Dipersilakan. Sungguh cantik si anak Cina, berbaju merah membeli sengkuang. Buat saudari Nasuha di sana, terima kasih memberi saya peluang. Baiklah, saya Maiza Alisa akan memulakan pembentangan kami pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berkenalan dahulu dengan asas kritikan sastera. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kritikan sastera? Perkataan kritik berasal dari perkataan Yunani kuno iaitu krites yang bermaksud hakim. Oleh itu, mengkritik merupakan usaha menghakim, memutuskan nilai baik atau buruknya sesebuah karya sastera. Akar kata kritis dikembangkan kepada frasa nama kriterion atau disebut kriteria yang bermaksud penghakiman. Orang yang membuat kritikan digelar kritikos di mana ia kini ditulis sebagai kritikus. Kata critics dalam bahasa Latin bermaksud orang yang mentafsir dan menilai hasil karya sastera. Terdapat kata lain yang mempunyai persamaan makna iaitu grammaticus dan philosophicus. Kedua-dua kata ini mempunyai pertalian dengan penghakiman sastera. Menurut Ungku Maimunah Muhammad Tahi 2013, kritikan sastera dapat didefinisikan sebagai segala tulisan tentang sastera yang memberi kesan kepada perkembangan kesusasteraan termasuk kepada pembacaan dan penerbitan. Kritikan sastera merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian sesebuah karya sastera. Kritikan sastera dikatakan sebagai suatu ilmu yang saintifik kerana ia menggunakan pendekatan metodologi tertentu dalam membuat kritikan. Kritikan sastera melibatkan penghayatan. Proses penghayatan merangkumi apresiasi, pengamatan, pemahaman, tanggapan, perasaan serta pemikiran yang terjelma sebagai reaksi terhadap sesuatu bacaan. Dapatlah dirumuskan kritikan sastera sebagai cabang ilmu saintifik dan merupakan satu kegiatan menghayati secara total, menganalisis secara interpretif serta melakukan penilaian secara rasional. Proses kritikan melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan sesebuah karya sastera atau menonton sebuah pementasan drama. Kritikan sastera merupakan penelitian yang kritis, jitu dan memberi pertimbangan yang adil terhadap baik atau buruk sesuatu karya sastera dengan memanfaatkan pendekatan ataupun tidak. Kritikan sastera merupakan suatu yang memberi manfaat kepada pembaca, pengkaji yang lain dan pengarang itu sendiri. Jadi, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai kritikan sastera yang telah kami analisis, saya mempersilakan saudari Lydia bagi menceritakan sinopsis karya sastera yang telah kami pilih. Silakan saudari Lydia. Terima kasih saudari Maiza. Baiklah, saya akan menyambung dengan menceritakan tentang sinopsis cerpen kecoh.
Cerpen kecoh mengisahkan tentang seorang penjual sayur iaitu makcik tua telah memaki-maki seorang lelaki berambut ikal kerana lelaki berambut ikal itu merasa tidak puas hati terhadap harga sayur sawi yang terlalu tinggi yang dijual oleh makcik tua tersebut. Semasa makcik tua itu memaki-maki, dia ternampak seorang lelaki seperti pegawai. Makcik tua itu pun berhasrat untuk mengadu akan hal yang dialaminya itu. Namun, rupa-rupanya, lelaki seperti pegawai itu bukanlah seorang pegawai yang sebenar. Lelaki itu hanyalah berangan-angan untuk menjadi seperti seorang pegawai. Makcik tua itu kemudiannya menangis kerana mengenangkan nasibnya yang begitu malang. Dia menceritakan kepada khalayak tentang ekonomi hidupnya, tempat kediamannya yang baru sahaja habis dijilat api, ekonomi negaranya dan juga masalah keluarganya. Setelah itu, datang seorang lelaki gemuk kedempul lalu menampak seorang lelaki yang berambut ikat tadi. Lelaki berambut ikat itu merasa amat bingung atas tamparan yang telah diberikan kepadanya secara percuma itu. Rupa-rupanya, lelaki gemuk kedempul itu ingin menasihati lelaki berambut ikat dan seterusnya ingin memberi ceramah kepada khalayak ramai agar tidak bersifat kurang ajar terhadap orang tua tadi. Padahal, bukanlah niat sebenar lelaki berambut ikat itu untuk bersikap kurang ajar terhadap makcik tua itu. Lelaki gemuk kedempul itu telah memberikan gambaran yang dahsyat tentang azab neraka yang telah menyebabkan ada beberapa setengah pendengar merasa takut. Kemudian, makcik tua itu meraung sekali lagi mengulang kisah hidupnya yang begitu malang. Setelah itu, ada seorang pemuda terharu, lalu menangis. Orang ramai hairan, kenapa pemuda tersebut menangis? Orang ramai kemudiannya menunggu apakah yang hendak dilakukan oleh pemuda itu. Rupa-rupanya, pemuda itu ingin meluahkan luahan perasaannya kepada makcik tua itu. Pemuda itu mandul dan tidak dikurniakan zuriat keturunan. Lantas, orang ramai juga turut menangis. Dalam hal itu, lelaki berambut ikal masih lagi dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Orang ramai meneruskan tangisan masing-masing sambil menyatakan masalah kehidupan yang dihadapi mereka. Hanya lelaki berambut ikal itu sahaja yang tidak menangis kerana masih lagi dalam keadaan kebingungan. Kemudian, datang pula 5 orang, polis, para wartawan, tuan imam, jurugambar TV dan para dignitary. Mereka hairan, kenapa semua orang menangis? Lelaki berambut ikat itu ditanya oleh para polis, wartawan dan sebagainya tentang hal tersebut. Lelaki berambut ikat itu kemudiannya memberitahu kisah sebenar dan punca kejadian itu berlaku. Lelaki berambut ikat itu berhasrat hendak membeli 2 kati sayur sawi untuk isterinya yang mengidamkan sayur sawi, namun harga sawi yang dijual oleh makcik tua tersebut terlalu mahal. Akhirnya, makcik tua itu terus meraung kerana dipersalahkan oleh lelaki berambut ikat dan dia menyatakan bahawa disebabkan kesempitan hidup dan ekonomi kehidupannya, dia terpaksa menaikkan harga sayur sawi itu. Baiklah, terdapat beberapa asas kritikan yang sesuai dengan cerpen ini. Antaranya termasuklah kritikan teguran. Sebelum itu, mari kita selusuri dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Jadi, dalam cerpen kecoh karya Musidi ini, pengarang menggambarkan mengenai sistem pendidikan. Mungkin pengarang ingin mengkritik sistem pendidikan di zamannya ataupun masa kini. Sistem pendidikan seharusnya memiliki misi dan visi yang mampu melahirkan anak bangsa yang berkualiti, bukannya mengajar anak bangsa dengan sambil lewat sahaja. Jadi dalam cerpen kecoh ini juga terdapat gambaran yang sedemikian.
Hal ini dapat dilihat semasa pengarang menjelaskan bahawa seorang penuntut marah-marah kerana guru-guru di sekolahnya tolol-tolol belaka dan dia kena buang sekolah kerana tidak juga lulus-lulus periksa. Selain itu, penulis juga menyatakan bahawa seorang guru menggerutu tentang murid-muridnya yang tidak tahu mengira, tidak lancar membaca sedangkan mereka sudah berada di dalam tingkatan 3. Hal ini dapat dilihat dalam cerpen kecoh. Jadi dari konteks-konteks di atas, bukan sahaja pihak pengajar yang harus dipersalahkan secara total. Namun mungkin Musidi ingin mengkritik juga para pelajar yang sendiri mempunyai sikap malas yang menjadi-jadi dalam menuntut ilmu. Jadi seharusnya para pelajar sedar betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu di dalam kehidupan. Sikap malas mestilah dihapuskan kerana sifat itulah yang akan merosakkan impian dan juga hasrat negara bangsa yang pastinya menginginkan rakyat yang berilmu. Selain itu, Musidi juga membuat kritikan teguran melalui isu maksiat berleluasa. Berdasarkan tema persoalan bagi cerpen kecoh ini, ternyata pengarang banyak mengemukakan dan menggambarkan secara ringkas tentang masalah sosial yang melanda dewasa kini. Mungkin saja pengarang ingin memberi nasihat kepada pembaca sebagai satu dakwah agar perkara-perkara maksiat ini mestilah dijauhi kerana ia akan mendatangkan akibat-akibat buruk seperti jika masyarakat itu bebas dalam kehidupan dan tidak mempunyai agama yang kukuh, masyarakat akan mudah terjerumus ke lembah maksiat. Berdasarkan realiti, kita dapati semakin banyak kes-kes maksiat yang berlaku seperti meningkatnya kes-kes pembuangan anak, rogol, perjudian dan sebagainya. Jadi dalam cerpen kecoh, Musidi ada melukiskan beberapa gambaran kes-kes gejala sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Contohnya, seorang ibu mengadu tentang anak daranya yang sudah tidak dara lagi. Seorang lagi mengadu tentang anak tunggalnya yang durhaka tapi tidak mahu menjadi batu meskipun bibirnya sudah jenuh menyumpah-nyumpah. Seorang mentua pula tersedu sedan kerana malu mendapat seorang cucu di luar nikah. Hal ini boleh didapati dan dibaca dalam cerpen kecoh karya Musidi ini. Selain itu, Musidi juga menyatakan dalam cerpen kecoh ini iaitu seorang ibu menangis kerana anak gadisnya mati akibat menggugurkan anak. Manakala seorang bapa mengadu tentang anaknya yang menagih dadah. Selain itu, seorang anak menyatakan kesakitan hatinya kerana dia jadi sasaran ejekan kerana bapaknya makan rasuah. Selain itu, cerpen kecoh ini juga ada menyatakan bahawa seorang gadis remaja genik mengadu bahawa dia pernah kena rogol. Seorang isteri juga teresak-esak kerana suaminya pemabuk dan kaki judi. Musidi 1991-44. Dari konteks-konteks di atas, ternyata Musidi menggambarkan keadaan masyarakat yang terjerumus ke lembah maksiat dan juga akibat daripada maksiat yang dilakukan itu. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pengarang melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan dan juga menunjukkan kekurangannya. Jadi, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai kritikan yang seterusnya, saya akan serahkan kembali kepada Saudari Lydia. Terima kasih Saudari Maiza. Seterusnya ialah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ekstrinsik dapat membincangkan pelbagai hal seperti hubungan karya sastera dengan penulis, punca-punca yang mempengaruhi atau mendorong penulis menghasilkan karya sastera, fungsi sosial sastera yang berhubung kait dengan tema, sastera sebagai cermin masyarakat dan budaya, kesan sesebuah karya kepada khalayak dan sebagainya. Untuk mendalami kritikan jenis ini,
Penulis hanya perlu menumpukan kepada satu-satu aspek sahaja. Sebagai contoh, aspek yang ingin dibincangkan adalah gambaran masyarakat yang dilukiskan dalam cerpen kecoh ini beserta fungsi-fungsi yang dapat diambil dalam gambaran tersebut. Salah satu fungsi yang tergambar ialah pembentukan moral dan kesedaran dalam kehidupan masyarakat berdasarkan temanya iaitu masalah ekonomi dan juga sosial. Bagi kritikan pendekatan yang pertama ialah kurangnya sikap sabar. Seperti kita tahu, apabila hidup dalam masyarakat yang besar, pasti kita akan temui segelintir masyarakat yang kurang bersikap sabar. Jadi kurangnya sikap sabar ini tergambar dalam cerpen ini apabila terdapat gambaran-gambaran masyarakat yang tidak memiliki kesabaran. Sebagai contoh, orang ramai tidak sabar untuk menunggu pemuda yang menghampiri makcik tua tadi. Mereka berpusu-pusu dan bertolak-tolak untuk mendengar aduan pemudi itu bahawa dia adalah seorang yang mandul. Kurangnya sikap sabar ini dipetik daripada petikan di muka surat 40 iaitu dia tidak pernah seumur hidupnya sebelum itu menghadapi masalah seperti itu. Dia menyumpah-nyumpah diri sendiri. Mengapa dia turut campur dan sengaja mencari masalah? Dia memandang orang ramai. Mereka sudah seperti kehilangan sabar. Panas itu panas. Untuk tahu apa yang hendak dilakukan seterusnya. Seterusnya ialah hati yang tabah. Hati yang tabah sepatutnya perlu dititik beratkan dalam kehidupan. Seperti dalam cerpen kecoh ini, sikap tabah tergambar apabila seorang penjual terung yang tidak suka membuang masa. Dia memekik harga terungnya sambil meratap-ratap. Terung, RM10 sekati. Terung, RM10 sekati. Beli banyak-banyak hari ni. Besok harga terung akan naik RM20 sekati. Jadi, daripada petikan ini, penulis menunjukkan walaupun hasil jualan tidak memberangsangkan, penjual hendaklah cekal hatinya dan perlu tabah agar usaha jualannya diberkati oleh Allah SWT. Kemudian, sikap prasangka. Sikap ini sudah majmuk dalam kehidupan masyarakat. Percayalah, pasti 1 dalam 10 akan ada sikap berprasangka itu. Sama seperti apa yang digambarkan dalam cerpen kecoh ini. Dalam cerpen kecoh, pengarang ada menggambarkan sedikit sebanyak tentang prasangka. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh seorang lelaki gemuk kedempul ke atas lelaki berambut ikal tadi. Seorang lelaki gemuk kedempul dan berjambang itu menghampirinya. Tanpa banyak bicara, lelaki gemuk kedempul itu terus menghadiahkan lelaki berambut ikal itu satu tamparan kencang di pipi belah kanan. Di mana kau letak peri kemanusiaanmu, ha? Di kepala lutut. Mengapa disakiti hati perempuan itu, ha? Segah lelaki itu. Sewajarnya, lelaki gemuk kedempul itu patut bertanya dahulu apa yang sedang terjadi tanpa memulakan langkah yang terburu-buru. Sikap ini kita perlu contohi sikap ini kita perlu ambil iktibar agar hidup kemasyarakatan agar kita dapat hidup dalam masyarakat yang harmoni dan aman damai. Baiklah, seterusnya saya akan mempersilakan sahabat saya, Nasuha, untuk menyambung topik perbincangan. Terima kasih saudari Lydia. Seterusnya, kritikan pendekatan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya menerangkan apa itu kritikan pendekatan. Pendekatan merupakan suatu proses mendekati sesuatu karya. Kritikan ini merupakan suatu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Kritikan pendekatan yang ingin saya kupaskan adalah kritikan pendekatan moral. Yang pertama, penindasan dan diskriminasi. Terdapat gambaran penindasan di dalam cerpen kecoh ini, iaitu ternyata penulis cerpen ini ingin membela nasib orang bawahan atau masyarakat yang berpendapatan rendah, primitif, yang bukan saja berlaku dalam masyarakatnya, malah yang juga berdrama dalam masyarakat lain. Dalam masyarakat terdapat
berlainan golongan seperti golongan bawahan dan golongan atasan. Oleh itu, pengarang ingin membela nasib golongan bawahan yang menghadapi masalah diskriminasi. Menurut William Comblem, discrimination is the differential treatment of individuals considered to belong to a particular social group. Yang bermaksud diskriminasi ialah layanan yang berbeza terhadap individu yang dianggap tergolong dalam kumpulan sosial tertentu. Sebagai contoh, kurangnya bantuan yang diberikan kepada orang yang susah dan kurangnya kepekaan terhadap golongan bawahan, apatah lagi ketika mereka dilanda malapetaka dan kegawatan ekonomi. Sebagai contoh, konteks yang terkandung dalam cerpen kecoh. Kata makcik tua, siapakah yang akan membela nasib orang-orang sepertinya? 2 bulan lalu rumahnya terbakar. Bantuan juga tidak ada. Kalau ada pun cuma sedikit dan tidak mencukupi. Apa sudah jadi dengan masyarakat? Baiklah, seterusnya, terdapat ketidakpuashatian dalam cerpen ini. Seharusnya kita mestilah bersyukur kepada Ilahi terhadap apa yang dikurniakannya. Kita sebagai manusia yang lemah haruslah bersyukur dengan apa yang ada dan redha atas segala pemberiannya. Dalam cerpen kecoh, terdapat gambaran sikap ketidakpuasan hati dalam kehidupan. Umpamanya, orang ramai yang meraung dan mengadu sesama sendiri atas fenomena kesempitan hidup yang dihadapi dan dialami mereka. Di manakah sikap moral mereka? Contoh di dalam cerpen, raungan orang ramai kian menjadi-jadi. Mereka mengadu sesama sendiri akan kesempitan hidup mereka. Berlumba-lumba atas mengatasi dalam menyatakan ketidakpuasan hati mereka tentang hidup di dunia ini. Selain daripada perkara-perkara masalah sosial yang dinyatakan, pengarang juga melukiskan gambaran masyarakat yang tidak mempunyai keikhlasan dalam melakukan sebarang pekerjaan. Ini juga merupakan satu dakwah dan nasihat kepada masyarakat agar sentiasa menanamkan sifat ikhlas dan melakukan sesuatu kerana Allah. Dengan adanya keikhlasan, kehidupan masyarakat akan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pengarang banyak melihat dari kalangan masyarakat hari ini tidak mempunyai keikhlasan dalam melakukan sebarang tugas atau pekerjaan. Justeru pengarang menggambarkannya dalam cerpen kecoh ini. Sebenarnya ini juga adalah salah satu masalah sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Contohnya, mereka terpaksa menunggu. Mereka benci menunggu lama-lama. Mereka merungut-rungut masa mereka sudah pun terbuang. Seluruh hidup mereka telah pun diisi dengan penungguan-penungguan. Menunggu bas yang lambat datang, menunggu gaji untuk dinaikkan, menunggu di lapangan terbang, menunggu mendapatkan giliran rawatan di klinik gigi, menunggu dokumen-dokumen penting untuk ditandatangani, menunggu janji-janji yang sentiasa ditangguh-tangguhkan, dan juga menunggu tayangan iklan di TV habis. Memanglah pada hakikat kehidupan, setiap pekerjaan itu memang ada proses-proses yang tertentu yang mengakibatkan untuk dinanti-nanti. Namun, apa yang penting di sebalik kita menunggu, kita mestilah sentiasa dalam keadaan ikhlas, bukan dalam keadaan terpaksa. Ini adalah merupakan satu wadah bagi pengarang untuk memperlihatkan kepada pembaca agar para pembaca mengetahui akan liku-liku kehidupan
dan para pembaca haruslah bersabar dan ikhlas dalam menghadapi kesemua pekerjaan ini di dalam kehidupan ini. Antara gambaran lain yang dilukiskan oleh pengarang dalam cerpen kecoh ini ialah seperti sikap keterpaksaan suami demi merealisasikan hajat isterinya, iaitu keterpaksaan lelaki berambut ikal membeli sayur sawi kerana isterinya mengidam. Namun, dari sudut yang lain, ia juga menggambarkan cinta sejati yang dimiliki oleh lelaki berambut ikal tersebut. Dia sanggup melakukan apa saja demi permintaan isterinya, walaupun harga sayur sawi itu terlalu mahal. Contoh dialog yang terdapat dalam cerpen ini. Tapi, saya terpaksa beli juga kerana isteri saya hamil dan mengidam sangat akan sayur sawi. Sambung lelaki berambut ikal. Saya sangat cinta pada isteri saya. Tuntasnya, kritikan sastra mampu memberikan kesan kepada penambahbaikan dalam sesebuah hasil karya. Pada masa yang sama, kritikan sastra yang dilakukan adalah bertujuan untuk memberikan teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan sanjungan kepada pengkarya agar menjadikan karya tersebut lebih menambat hati para pembaca. Selain itu, kritikan karya juga mampu mendorong kepada percambahan idea pengkarya untuk menghasilkan karya yang sebati dengan jiwa pembaca. Akhirul kalam, kritikan sastra merupakan suatu tindakan yang boleh mengangkat kualiti sesebuah karya agar penambahbaikan dapat dilakukan. Jadi, itu sahaja perkongsian kami untuk kali ini. Jika tersalah tutur kata, maafkan kami kerana kami pun hanya manusia biasa. Izinkan saya akhiri video ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.